hadirin dalam Dewan Persidangan hari ini, terus kepada usul bawaan kerajaan cukai pelepasan karbon penyenal kelangsungan ASEAN. Baiklah, hari ini apabila kita membincangkan usul perdebatan, subjek yang perlu kita kenal pasti adalah cukai pelepasan karbon, yang mana menurut Profesor Madya Dr. Budi Risosudarmo dari Australian National University (ANU) mentakrifkan cukai pelepasan karbon ini merupakan satu bentuk cukai yang dikenakan ke atas kandungan bahan api karbon, dan beliau juga menegaskan bagaimana cukai pelepasan karbon ini sesuai untuk Malaysia, Indonesia dan juga negara-negara ASEAN yang lain sebagai suatu mekanisme yang berkesan untuk mengurangkan pelepasan karbon dan pencemaran udara sambil menjana hasil yang boleh membantu rakyat di negara tersebut. Dan kebanyakan cukai pelepasan karbon ini digunakan oleh industri berat, yang mana matlamat cukai pelepasan karbon ini adalah pertama untuk meminimalkan impak pelepasan karbon dan pencemaran udara, dan yang kedua untuk menjana hasil yang boleh membantu rakyat. Maknanya hari ini, isu perdebatan kita adalah berkenaan frasa kelangsungan ASEAN, yang mana maksud kata dasar kelangsungan ini merujuk kepada perihal berterusan ataupun kesinambungan, yang mana hari ini kelangsungan ASEAN kami konsepkan sebagai perihal usaha berterusan untuk meminimalkan impak pelepasan karbon dan pencemaran udara di samping menjana hasil kepada rakyat melalui mekanisme cukai pelepasan karbon. Negara ASEAN ini, seperti mana kita tahu, adalah persatuan negara-negara Asia Tenggara yang merangkumi Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan sebagainya. Maka hari ini kami selaku kerajaan kami katakan kepada anda semua, dan perkataan penyendal itu adalah benda yang disisipkan supaya tidak goyah atau stabil. Maknanya hari ini cukai pelepasan karbon sebagai mekanisme kawalan untuk kelangsungan ASEAN. Maka rasional kami hari ini mudah. Kami katakan kepada anda semua, cukai pelepasan karbon penyenal kelangsungan ASEAN kerana cukai ini sebagai satu mekanisme kawalan yang dapat meminimalkan impak pelepasan karbon dan pencemaran udara di samping menjaga hasil untuk membantu rakyat di ASEAN demi kelangsungan penjagaan alam sekitar di ASEAN. Beban bukti pihak kerajaan untuk pihak pembangkang hari ini, pertama, mereka harus buktikan kepada sidang dewan semua bahawa mekanisme kawalan yang berterusan ini tidak dapat meminimalkan impak pelepasan karbon dan pencemaran udara. Dan beban kedua yang harus mereka jawab hari ini adalah wujudnya kesan negatif hasil pelaksanaan cukai pelepasan karbon terhadap alam sekitar di ASEAN. Ini yang harus mereka buktikan hari ini. Maka selaku yang pertama, saya akan berhujah dalam aspek bagaimana sebenarnya mekanisme cukai pelepasan karbon ini dapat meminimalkan impak pelepasan karbon di ASEAN, dan yang kedua akan berhujah dalam aspek cukai ini akan meminimalkan impak pencemaran udara dan dapat menjana hasil kepada rakyat di negara ASEAN. Silakan. Ya, hari ini kita tahu pelepasan karbon memang satu perkara yang negatif. Jadi apa kaitannya dengan cita anda yang menjaga kelangsungan ASEAN? Yang berhormat, hari ini cukai pelepasan karbon dapat menjadi satu bentuk mekanisme kawalan yang akan mengurangkan impak pelepasan karbon. Apabila cukai yang dikenakan terhadap cukai pelepasan karbon ini kebanyakannya adalah sifat tinggi. Apabila berlaku cukai yang tinggi terhadap industri berat ini, maka cukai yang tinggi ini akan menyebabkan industri-industri berat mengambil kira untuk mencari penyelesaian bagi mengurangkan bagi mengurangkan karbon yang akan dilepaskan oleh industri mereka. Baiklah, pertama sekali saya akan hujahkan kepada anda bagaimana sebenarnya hasil pelaksanaan cukai pelepasan karbon ini kita dapat meminimalkan impak terhadap pelepasan karbon. Contohnya, negara Singapura telah melaksanakan perkara ini sejak 1 November 2010. Hasilnya, indeks pelepasan karbon Singapura berada pada tahap yang baik, iaitu berada di tangga ketiga Asia dan ketujuh dunia. Mengapakah berlakunya pengurangan pelepasan karbon? Kerana Singapura mengambil kira cukai yang perlu mereka bayar. Andai kata mereka melepaskan kadar karbon yang tinggi melalui industri
industri berat. Dan akhirnya Singapura telah mengaplikasikan satu bentuk mekanisme untuk menapis karbon yang akan dilepaskan. Dan statistik karbon di ASEAN menunjukkan beberapa buah negara seperti Malaysia, Indonesia mula melaksanakan cukai pelepasan karbon berikutan masalah pelepasan karbon yang tinggi dan ikhtiar mereka untuk mengatasi masalah tersebut. Akhirnya, apakah yang berlaku? Cukai ini akan menyebabkan industri-industri berat di ASEAN khususnya, yaitu negara membangun, akan mempertimbangkan untuk melepaskan karbon yang tinggi. Dan akhirnya pengurusan untuk mengurangkan pihak pengurusan industri berat akan mengurangkan pelepasan karbon bagi mengelakkan bayaran cukai yang tinggi. Dan inilah perkara yang akan mengurangkan pelepasan karbon dan persekitaran alam sekitar secara tidak langsung akan terjaga. Dan kita boleh lihat model relatif dari dua negara, yaitu negara Belanda sendiri telah melaksanakan cukai pelepasan karbon mengikut tindakan Switzerland untuk mengawal pelepasan karbon. Dan tindakan ini telah menyebabkan ahli-ahli korporat dan peniaga mengambil langkah berhati-hati dalam menjalankan aktiviti ekonomi mereka. Hasilnya, setelah 5 tahun pelaksanaan, negara Belanda berjaya menurunkan peratusan pelepasan karbon daripada 21% kepada 12%. Keadaan inilah, model relatif inilah yang perlu kita terapkan dalam negara ASEAN, kerana perkara ini akan menyebabkan industri-industri berat dalam negara ASEAN mengambil langkah untuk mengurangkan pelepasan karbon bagi mengelakkan bayaran cukai tersebut. Dan kesimpulannya hari ini, kes kami mudah. Mereka hanya perlu buktikan kepada kita semua bagaimana sebenarnya mekanisme ini tidak dapat meminimalkan impak pelepasan karbon dan tunjukkan bukti bahawa wujudnya kesan-kesan negatif daripada penggunaan mekanisme cukai pelepasan karbon dan tidak dapat meneruskan kelangsungan ASEAN dalam penjagaan alam sekitar. Mohon mencatat.